yang masih lagi belajar, ijazah pun tak habis lagi, Allah Ta'ala telah memuliakannya dengan digerakkan hati pemerintah Turki untuk dikebumikan di kawasan pemakaman Abu Dhabi. Saya anggaplah inilah satu-satunya anak Melayu yang dikebumikan di kawasan pemakaman tersebut. Saya kata ada lagi, setahu saya. Mengapa ini jadi demikian kuat? Ya. Ketika saya memohon sahabat saya Turki untuk tolong kebumikan beliau di makam Abu Dhabi, kawan tersebut hampir menangis kerana ini permintaan mustahil. Permintaan mustahil umpama saya meminta supaya anak saya dikebumikan di makam pahlawan di Masjid Negara. Ya. Tak ada kitab, belum ada datuk, namun tak ada tanah sendiri, tak ada apa-apa, kosong. Minta dikebumikan di makam pahlawan di Masjid Negara, di sebelah makam Tun Razak, Tun Dr. Ismail. Begitu lebih kuat. Tapi menangis. Dia tak terkata permintaan sahabatnya untuk dikebumikan tempat yang dia sendiri pun tak tamak nak minta kalau dia mati sekalipun. Tetapi oleh kerana ini amanah dan dengan harapan kosong, sebut sajalah sebab untuk kurang dia saya tanya nanti, dah tanya, aku dah tanya, harapan kosong untuk dapat itu. Atau diminta kepada pemerintah Turki yang menjaga kawasan tersebut, terus setuju. Dia pun tak percaya, tak percaya. Macam mana? Terus bersetuju. Dengan menyebut ini daripada Malaysia, anak belajar secara konsumatnya. Ya. Itu saja. Terus pegawai tinggi tersebut bersetuju. Dia antara percaya, tak percaya. Macam mana itu boleh berlaku? Satu perkara yang hampir mustahil untuk berlaku. Alhamdulillah, itu satu perkara yang menyebabkan kebesaran Allah yang besar. Dan yang ketiga, Ahmad Amar siapa pun tak kenal dia Turki. Tetapi waktu dia meninggal dunia, ribuan datang untuk menyebayangkannya. Tak boleh explain. Ya, orang yang tak kita kenali selalunya bila ada orang meninggal dunia, kita kenali, kita datang. Yang ini anak muda yang meninggal dunia datang daripada jauh, beribu-ribu daripada Malaysia, siapa pun tak kenal, tapi berpuluh-puluh orang datang daripada ulama membesar-besar, seolah mereka mengkebumikan seorang tokoh negarawan atau ulama besar. Dan menangis-nangis. Kalau tuan-tuan sebab melihat video waktu pengkebumian yang ulama-ulama ini menangis bersungguh-sungguh, padahal dia tak kenal. Dia tak tahu anak muda ini. Belum ada kitab yang ditulis. Ya, belajar pun tak boleh lagi. Tetapi mereka datang berbuyun-buyun untuk memberi penghormatan kepada anak kami, Ahmad Amar, yang kami tidak tahu. Itu sebab tuan-tuan lihat wajah saya. Memang saya sedih, tapi saya tak menangis sebab saya terkejut. Tak boleh nak faham. Tak boleh faham macam mana ribuan yang datang. Saya hanya sempat berangkat sebentar saja. Angkat sebentar, kemudian dia jalan dengan sendirinya sampai ke kawasan makan. Sebab masing-masing pun menyentuh keranda. Ya, angkat sekejap, kemudian tiba-tiba saya dari belakang. Dia keranda ni dah berlaju sampai beribu yang itu yang bagaimana seorang anak muda yang langsung tidak dikenali, tetapi orang yang mendengar beritanya tertarik untuk pergi menyebayangkannya dan menangis, sedih, pilu, sebab ini satu perkara yang kami tidak faham apakah yang menyebabkan dia begitu. Ya. Kemudian apabila kami uploadkan video beliau, dia kata sampai sangat yang mengambil video-video tersebut masuk dalam YouTube. Dalam masa 1 minggu, 2 minggu, dia mencetak 1 juta yang melihat 1 juta lebih. Sekarang sudah mengambil 1,7 juta. Dan saya faham pakar aktif terdekat tak bergerak, tak ada seperti
sengaja tak digelapkan ataupun memang ada problem, tapi dia berhenti setakat 1.6 juta dan dia melangkah-langkah ke 1.2 juta. Rasanya sudah lebih pada itu. Satu perkara yang luar biasa yang berlaku pada anak tersebut. Jadi persoalannya, apakah yang menyebabkan ia telah menyentuh hati-hati manusia selepas kematiannya? Sebelum kematiannya langsung dan terkenali, sebaik saja meninggal, masing-masing menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya dan banyak cerita-cerita yang kita dengar hanya selepas beliau telah kembali ke dalam. Pertama saya nak mengatakan tuan-tuan dan puan sekalian, Ahmad ini kami rancang di luar daripada kotak kebiasaan perancang anak-anak. Itu nombor satu. Kami tidak merancang anak-anak untuk diri kami. Kebanyakan daripada dibuat merancang anak-anak untuk menjaga kita bila kita dah tua gelap. Bila kita dah tua nanti antara pergi haji, pergi Mekah, buatkan rumahnya agak selesa. Kalau sakit hantar aku ke hospital yang mahal-mahal. Kan hantar hospital kerajaan utama, hantar hospital pakar. Maknanya kita merancang anak-anak untuk dia berjaya di dunia dan untuk menjaga kepentingan keluarga kita. Jagalah adik dan lain. Itu rancangan kita. Ya. Kita merancang anak-anak untuk dunia, untuk keselesaan kita di dunia. Umumnya begitu. Saya tak kata semua. Umumnya begitu. Kita merancang anak untuk berjaya, kerjaya yang paling baik, mendapat dana yang paling baik, boleh membantu keluarga. Berhenti setakat itu. Kemudian bantulah orang miskin lebih kurang setakat itu. Kami merancang anak kami untuk umat. Kami tidak merancang untuk keluarga. Sebab kita beritahu amat mak dan abah, Allah Ta'ala telah jamin rezeki ini sudah lahir sudah mati. Rezeki kami terjamin. Jangan bimbang, kamu adalah untuk umat. Jadi perancangan ini adalah untuk umat, bukan untuk keluarga. Bila berjuang untuk umat, maka termasuklah diri dan keluarga kita masuk. Tapi kalau berjuang untuk keluarga dan juga diri sendiri, untuk umat itu belum tentu. Tapi kalau kita persiapkan anak kita ini untuk umat, maka keluarga dan juga diri dah termasuk dalam umat. Jadi kami memikir di luar daripada kotak kebiasaan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mengatakan Ahmad, kamu berada terbaik dari bidang sains. Ya. Kamu pergi ke Turki, bukan di Amerika, pergi ke Turki. Mengapa Turki? Saya mengatakan ada 3 sebab mengapa mesti pergi belajar di Turki. Anak-anak muda kita ini, kalau boleh, sekarang ini kita ada ribuan yang belajar di Amerika, di England, di Australia, di negara ribu. Tetapi di Turki pada hari ini hanya ada lebih kurang 70 orang saya belajar Malaysia yang belajar di Turki. Dia kata, pergi ke Turki sebab ada alasan Al-Quran, ada alasan hadis dan ada alasan sirah. Saya kata, Turki sangat penting. Ya. Saya kata, dan di sinilah ya, akan dunia Islam akan kembali menjadi kuasa besar dunia nanti. Saya kata, pertama, alasan Al-Quran dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30, bicara soal pertemuan 2 kuasa besar dunia antara Parsi dan juga Rom. Mula-mula Rom menang, lepas kalah, lepas itu menang. Lepas menang dia menguasai dunia sampai 800 tahun. Rom masuk. Mesej kepada umat Islam. Umat Islam ini Allah Ta'ala nak jadikan Bismillahirrahmanirrahim, inni ja'alun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan kamu ini khalifah di muka bumi ini. Untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, dia mesti menjadi kuasa besar dunia. Jadi untuk itu, dia kena tahu tentang perkembangan dunia, pertemuan kuasa besar dunia. Untuk itu surah Ar-Rum bicara soal pertemuan 2 kuasa besar dunia. Umat Islam kena tahu tentang perkembangan dunia. Dan apabila Rom menang, dia menguasai dunia selama 800 tahun. Rom pada waktu itu merujuk kepada kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel itu adalah Istanbul yang ada pada hari ini. Sebab dia duduk di tengah-tengah antara benua Eropah dan juga dengan Asia. Dia berada di tengah-tengah. Alasan yang kedua saya katakan Ahmad belajar di Turki kerana ada hadis Nabi khusus merujuk kepada
Falimal amiru amiruha waladil jaisu zalikal jaisu. Bahawa yang membuka kota Konstantinopel itu adalah sebaik-baik pemimpin dan juga sebaik-baik kota Konstantinopel akan dibuka oleh kamu 800 tahun lebih, khusus 857 Hijrah, maka dibuka kota Konstantinopel di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi Konstantinopel itu adalah Istanbul dan membela Empire Islam selama 600 tahun bertahan sampai jatuh pada 1924, dan sekarang ini dah 90 tahun umat Islam tanpa khalifah, 90 tahun umat Islam tanpa ada kuasa atau daulah atau negara yang mempertahankan jiwa dan nasib umat Islam. Dah 90 tahun sejak kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Sebab sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Khilafah Utsmaniyah, sentiasa ada daulah-daulah, sentiasa negara-negara yang mempertahankan nasib umat Islam yang beri kuasa besar dunia sampai hancur pada 1924. Tak ada negara. Yang ada ini hanya negara-negara yang sebenarnya dipimpin oleh boneka-boneka. Itu sebab apapun presiden umat Islam sejak Palestin sampai Syria, tak ada pembelaan langsung secara sebuah negara Islam yang bersungguh-sungguh nak mempertahankan nasib Islam. Tak ada. Palestin tak bersudah sampai sekarang bertambah. Syria, Kashmir, berlanjutan bertambah dan tak ada percaya sebab tak ada sebuah negara Islam yang berani bangkit mempertahankan jiwa Islam, kecuali sekarang ini sudah dimulai oleh Perdana Menteri Raja Utai Kantongan. Ini dia mau bermula sekarang. Tak mengenai 10 tahun dia sudah mulai memainkan peranan untuk menyelamatkan nasib umat Islam sebagai satu kuasa besar. Itu pun sekarang sedang dikacau, sangat terus hancurkan oleh negara Barat untuk kembali ke. Jadi saya katakan amat istimewa. Dan kena ikut macam mana formula Muhammad Al-Fatih itu lahir, kamu kena ikut. Ada 7 formula, dan 7 formula itu saya tulis dalam buku yang saya bawa dan juga buku yang ditulis oleh Karakraf. Alhamdulillah, berdua buku tersebut, buku yang saya bawa ini tak lebih 50,000 berjual. Yang Karakraf sebab dia banyak warna dan menceritakan banyak amat-amat, sudah 100,000 dicetak dan sedang pada dewasa 100,000. Alasan saya yang ketiga, saya mengatakan antara arahan Rasulullah yang terakhir sebelum baginda wafat, menyiapkan satu badan tentera untuk melawan Rom. Rom itu pada di Konstantinopel. Sebelum dia wafat, siapkan satu badan tentera dan melantik pemimpin yang sangat muda berumur 18 tahun namanya Usama bin Zaid menjadi panglima tentera yang paling muda untuk memimpin tentera tersebut. Maknanya sebelum Rasulullah wafat, masa depan Islam ini nak melawan musuh besar dunia ini mesti di kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda harus dipersiapkan untuk mengikut tanggungjawab ini seawal umur 18 tahun, dan ternyata Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun telah membuka kota Konstantinopel. Kita ada masa tuan-tuan. Jadi bermakna Ahmad Ammar ini menjadi suatu fenomena. Pertama, ianya ditanamkan perancangan dia itu di luar daripada kotak kebiasaan. Dia menjadi luar biasa sebab perancangan dia ini luar biasa. Belajar sains mengambil bidang sejarah, belajar sains pergi ke Turki, tidak mengambil bidang yang biasa-biasa. Untuk belajar yang terbaik lalu untuk ambil bidang kedokteran ataupun engineering, dan belajar sains ambil bidang sejarah. Mengapa bidang sejarah? Tuan-tuan dan puan sekalian, mengikut kerajaan Turki, lebih 150 juta manuskrip kerajaan Khilafah Utsmaniyah yang belum lagi dikaji. 150 juta sejarah 600 tahun memerintah dunia, 2/3 dunia ini. 150 juta manuskrip kerajaan Utsmaniyah tulisan Jawi Utsmaniyah tersebut belum lagi dikaji. Rahsia pemerintah yang begitu lama, yang
sistem kenegaraan, sistem militeri, semuanya belum lagi kita. Itu sebab dia katakan amal-amal kena kaji satu atau 50 juta dan cukup kena kaji dan keluarkan rahsia kekuatan umat Islam sebelum dia jatuh. Itu sudah penting. Sama juga sejarah kita. Orang berkapal-kapal manuskrip khazanah orang Melayu yang telah dibawa ke London dan juga ke London. Tak, orang berjuta pernah manuskrip kita yang telah dibawa di sana, yang disimpan di sana. Ini merupakan sejarah kita yang kita tak tahu tentang sejarah kita sendiri. Ilmu perubatan, ilmu pemerintahan yang berlaku, macam mana tanah Melayu diperintah sebelum kedatangan British, semuanya itu kita tak tahu, semuanya tersimpan di Leiden, di Belanda. Itu saya katakan secara penting. Jadi pemikiran luar kotak inilah agak saya menjadikan aman-aman menjadi disayangi oleh orang. Kemudian bila bicara soal aman-aman, Allah Ta'ala telah memberi mesej kepada kita. Umat Islam ini kena hijrah, kena keluar daripada zon selesa. Umat Islam ini kena berhijrah, kena keluar daripada zon selesa, digambarkan dalam bentuk sosok pribadi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini ada sedikit hijrah kerana Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah dan Allah Ta'ala telah takdirkan Rasulullah akan duduk bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Kerana apa? Kerana keikhlasan dia dalam memperjuangkan agama. Kerana keikhlasan dia berjuang agama, sambut dia berjihad ketika umur lanjut hampir 90 tahun umurnya, sambut berjihad untuk pergi membebaskan kota Konstantinopel. Selama umur dah lanjut dekat 90 tahun, masih lagi ada semangat jihad untuk membebaskan kota Konstantinopel, untuk membenarkan ramalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum menjadi realiti, yang belum lagi dibenarkan dalam bentuk kenyataan. Jadi mesej kepada kita keluar daripada zon selesa. Kemudian soal jihad ini tuan-tuan, orang tua kalau kita merujuk kepada Abu Ayyub Al-Ansari, sedari kita belum berumur sebagaimana beliau 87, 86 tahun, tuan-tuan dan puan, tak ada sebab alasan untuk tidak ada sebab untuk kita berehat, tidak ada sebab untuk duduk di rumah, tidak ada sebab untuk duduk di masjid saja. Semangat jihad Abu Ayyub Al-Ansari memberi mesej kepada kita, hijrah daripada zon selesa, kemudian kamu kena berjihad untuk membangunkan, menembus marwah. Ini penting. Itu mesej daripada Abu. Maknanya mesej Ahmad Ammar ini dikemudikan kepada bulan Muharram kena hijrah. Kemudian kisah kita kena belajar dari kisah Abu Ayyub Al-Ansari kedua. Kemudian dengan itu kita kena belajar dari kisah Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Mengajar kita untuk mempersiapkan anak kita untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, umat Islam ini bertanggungjawab untuk menjadi hamba Allah dan juga untuk menjadi khalifah Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah untuk menjadi hamba Allah yang paling baik supaya menjadi khalifah Allah yang paling baik dalam konteks manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Seandainya di masjid-masjid kita hanya bicara menjadi hablum minallah semata-mata, tidak bicara soal hablum minan nas dalam konteks khalifah Allah di muka bumi ini, kita tidak sempurna iman kita. Belum sempurna. Kita mesti menjadi khalifah Allah di muka bumi. Kerana kita bicara tentang perkembangan dunia, kerana berusaha untuk mengembalikan dunia ini kembali kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itulah tuan Ahmad kami persiapkan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Untuk menjadi khalifah Allah. Ini perancangan cita-cita kita. Sebab saya berkongsi dengan isteri, ya, sebab pastinya kita akan bicara soal amal secara pribadinya, ya, akhlak penting. Saya tercepat masih. Ya.
mengganggu Ahmad. Dan yang ketiga, kisah Ahmad memaksa kita belajar mengenai sejarah Imam Badi'uz Zaman Said Nursi, tokoh. Saya fikir tuan-tuan dan puan, kita kena kaji tokoh-tokoh, sebab tokoh-tokoh inilah yang membina kekuatan Islam selama 600 tahun. Imam Badi'uz Zaman Said Nursi ini nasabnya sangat kuat daripada ibu dan ayahnya, daripada Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Jelas daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saya tak ingat daripada ibunya atau banyak, tapi daripada ibu dan ayahnya adalah daripada keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, menyatu dalam diri Imam Badi'uz Zaman Said Nursi. Dia adalah merupakan satu-satunya tokoh pendakwah yang menyelamatkan akidah bangsa Turki daripada tercampur dengan bangsa Indonesia yang juga dipaksakan oleh Mustafa Kemal. Tuan-tuan ingat, bangsa Turki bangsa yang paling parah menderita penindasan yang paling parah dalam konteks mencabut akar umbinya daripada tauhid, daripada Islam. Bangsa yang paling menderita, tetapi bangsa yang paling berjaya mempertahankan akidah walaupun menderita begitu umur, tetapi mereka telah dapat mempertahankan akidah sampai sekarang. Dan orang yang bertanggungjawab antaranya iaitu Imam Badi'uz Zaman Said Nursi. Kitab yang ditulis sudah, kitab Risalah. Saya mengatakan kepada Ahmad, kamu pergi belajar ke Turki, tapi kamu mesti duduk di madrasah Jamaah Khairat. Jamaah ini mengajar kamu mengenai Risalah An-Nur, yang mana sesiapa yang mengaji kitab Risalah An-Nur ini secara bersungguh-sungguh dan ikhlas, hatinya akan terikat dengan Allah SWT sampai nanti. Tak lari lah, hatinya akan terikat dengan Allah SWT. Mereka yang mengkaji Risalah An-Nur, sebab inilah menekankan soal tauhid yang sangat mantap. Imam Badi'uz Zaman Said Nursi kitab. Cuma malah kitab tersebut itu dalam bahasa Turki tak dapat diterjemahkan dengan baik dalam bahasa Melayu. Kita tak dapat menikmati itu. Amat-amat menikmatinya kerana dia belajar tulisan Jawi Uthmaniyah. Dia dapat mendengar, dan itu sebab di penghujung hayatnya, subhanallah, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa, sehingga Allah Taala telah menganugerahkannya dalam bentuk mimpi ketika menghantar misi kemanusiaan ke Syria. Beliau telah dibawa melihat syurga, dan bukan itu saja, telah dipertontonkan bidadari bibirnya. Subhanallah, telah diperlihatkan bidadari bibirnya, dan ketika itu beliau siap nak mengangkat senjata, nak mati syahid. Kalau boleh lari nak mati, sebab dah dilihat syurga itu macam mana rupanya, dah ada lihat bidadari yang menunggu. Tetapi Allah Ta'ala tak izinkan beliau mati cara itu, syahid cara itu. Tetapi Allah Ta'ala tak beliau mati syahid sebagai seorang pendakwah. Beliau telah tamat mengkaji Risalah An-Nur selama 8 bulan. Rekod untuk pelajar-pelajar Turki. Orang Turki pun susah nak habis kitab, ada payah 8 bulan yang habis. Diuji dalam bentuk tulisan. Akhirnya beliau telah lulus, diberi ijazah untuk mengajar sebagai seorang guru mengenai kitab Risalah An-Nur. Ketika itu berumur 20 tahun. Dalam perjalanannya nak mengajar sebagai guru, dia langgar dan boleh ambulan dan meninggal dunia mati syahid. Syahid sebagai seorang pendakwah, bukan sebagai seorang mujahid di bidang Quran. Especially untuk menghidupkan ilmu. Jadi inilah yang berlaku kepada beliau, dan saya tidak kuat mengatakan Ahmad Ammar menjadi satu fenomena menyentuh hati ribuan manusia ini kerana hatinya, keredaannya kepada Allah Ta'ala sudah mutlak. Maka Allah Ta'ala telah menerima beliau, memanggil kembali, sebab tidak perlu lagi ujian, sebab dia telah melalui ujian-ujian walaupun umur yang sangat muda. Dia telah lepas ujian tersebut, dan Allah Ta'ala terus panggil balik kebangkuan. Dan akhirnya tuan-tuan, ketika kami bertolak ke Turki untuk menyembunyikan jenazah, semua orang mengucapkan takziah kepada kami. Tetapi sebaik saja sebelum kami melihat jenazahnya, sebelum dikubumikan, sebelum dikafankan, kami lihat peluh di dahi dan juga di lubang mata. Dan selepas itu wajah saya boleh mengatakan, kami bukan nak
sejuk hati saudara yang kehilangan anak. Tapi sekarang ini kami nak mengucapkan tahniah kepada saudara. Wajib kami mengucapkan tahniah kerana anak saudara telah diterima oleh Allah Subhanahu mendapat husnul khatimah, berada di syurga. Anak saudara telah mati syahid, dan bersyukurlah kamu mendapat anak ini, sebab anak yang mati syahid ini dia boleh memberi 70 syafaat. Seandainya dia duduk di syurga kelas 1, kamu ada banyak dosa, duduklah 20, dengan syafaat yang dia boleh bawa kamu ke kelas 1. Itu yang dikatakan syafaat. Kalau kamu berada antara syurga dan neraka, dengan syafaat yang dia boleh menarik kamu untuk masuk ke syurga duduk bersama-sama dengannya. Untuk itu tahniahlah saudara dan saudara. Itulah maksudnya saudara kena memahami mengenai Imam pada zaman Syekh Mursyid. Jadi kisah amal ini memaksa umat Islam mengkaji mengenai tauhid, mengkaji mengenai Sultan Muhammad Al-Fatih, mengkaji mengenai Abu Ayyub Al-Ansari, dan juga mengkaji mengenai Imam Badi'ul zaman Syekh Mursyid. Dan akhirnya inilah Allah Ta'ala telah mentakdirkan kami mendapat anak sampai lupa. Mudah-mudahan kematiannya itu menghidupkan. Malah pada zaman Syekh katakan di dalam hidupnya, dia kata murid-muridku, dia kata kematian dakwah akan menjadi hebat selepas kematian itu berbalik waktu aku hidup. Kata Imam Badi'ul zaman Syekh Mursyid, waktu aku hidup dakwahnya banyak ini, tapi sebaik mati dakwahnya akan jauh lebih hebat daripada selepas kematian. Dan amal-amal mereka yang menjejaki kesalahan itu Imam Badi'ul zaman Syekh Mursyid. Nampak gayanya, walaupun umurnya pendek 20 tahun, tetapi kematiannya itu telah mencetuskan, menyegarkan, menyebabkan manusia merubah balik paradigma pemikirannya bagaimana nak membina anak. Itu lebih kurang tuan-tuan sekalian mengenai amal-amal secara falsafah dan juga wawasannya. Dan saya minta ibu menceritakan mengenai amal-amal secara peribadi. Sebab ini terutamanya ibu-ibu banyak yang ingin tahu mengenai amal-amal dalam kandungan, makanan apa yang diberikan, macam titik. Setiap hal juga penting untuk kita tahu. Jadi situ itu saya minta isteri saya untuk meneruskan sebahagian daripada perkongsian ini mengenai sosok peribadi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jatuh pasir masjid setelah pernikahan atas sudah untuk menjemput kami pada hari itu berkongsi apa yang telah kami lalui. Bagi saya lebih kepada berkongsi, sebab mudah-mudahan ia dapat menjadi sesuatu yang boleh diteladani. Dan sudah pastilah apa yang saya kongsi tentang kebaikan-kebaikan anak saya, anak-anak. Bukan tujuan untuk meninggi beliau atau beliau, sebab kami berdua yakin bahawa andainya Allah mentakdirkan amal masih hidup dan ada di sini, pasti beliau tidak akan selesa nak berkata tentang kebaikan-kebaikan beliau, tentang kehebatan beliau. Tetapi memandangkan bagi ramai di luar sana, khususnya anak-anak muda yang sangat terkesan dengan pemikiran amal, yang sebelum ini sudah lupa tentang kehidupan beragama, yang sebelum ini sudah lupa akan ketaatan kepada ibu bapa, yang sebelum ini sudah tidak punya visi dan misi dalam